Baiklah, Cak Nasihat. Pada kali ini kami bawakan perbincangan kepada anda semua. Ini berkaitan dengan penyakit yang sering rapat dengan kita lah. Kita tahu penyakit ini iaitu diabetes dan juga kesihatan jantung. Jadi diabetes ini kencing manis. Jadi untuk bercakap mengenai diabetes dan juga kesihatan jantung ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Hafishatul Aiza Zainal Abidin, iaitu pakar perunding kardiologi UiTM Private Specialist Center UPSDC dengan kerjasama Fakulti Perubatan UiTM. Jadi hari ini kita faham, ramai yang tahu diabetes ini, doktor, merupakan kencing manis. Jadi kita tak tahu apakah risiko pesakit kencing manis itu kepada kesihatan jantung kepada pesakit tersebut, doktor. Seperti yang kita tahu, diabetes ni adalah satu penyakit yang tidak asing lagi di seluruh dunia maupun di negara kita sendiri. Sangat ramai pesakit kita yang mengalami diabetes. Tetapi satu perkara yang saya nak tekankan pada perbualan kita pada hari ini ialah diabetes itu sendiri memberikan risiko yang besar untuk seseorang mendapat penyakit jantung. Ya. So, mengikut kajian yang pernah dilakukan sebelum ni, dikategorikan lebih kurang pesakit diabetes boleh mendapat risiko 2 hingga 4 kali ganda untuk mendapat penyakit coronary artery disease, kematian serangan jantung dan juga kematian. Jadi penyakit ini bukan adalah sesuatu yang asing lagi dan pesakit kencing manis perlu sedar akan risiko ini. Jadi apakah komplikasi kepada jantung akibat diabetes ini? Adakah komplikasi ini boleh dicegah? Okey. So seperti yang saya terangkan tadi kan, saya sebut penyakit seperti coronary artery disease, serangan jantung dan juga kematian akibat serangan jantung. Apakah yang saya maksudkan dengan coronary artery disease ialah di mana berlaku pembentukan aterosklerosis atau bahasa pasarnya kita kata plak dalam permukaan salur darah di keliling jantung yang lama-kelamaan plak ni boleh menebal dan menyebabkan penyakit salur darah tersumbat. Ya. Dan juga ada orang yang akan mendapat gejala seperti angina, sakit dada semasa mereka beraktiviti ataupun dikala ketika mendapat serangan jantung di mana sakit dada boleh berlaku secara tiba-tiba tanpa ada warning, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Jadi adakah ia boleh dicegah dan bagaimanakah caranya? Okey, sebenarnya penyakit jantung ni, dia boleh dicegah. Bermakna sekiranya seseorang melihat aspek penjagaan diabetes ini, kita perlu melihat dalam aspek yang menyeluruh. Nombor 1, bagaimanakah kawalan penyakit kencing manis itu sendiri? Adakah kawalan gula, paras gula dalam darah sudah dikawal dengan ubatan-ubatan yang diambil? Itu yang pertama. Yang kedua ialah bagaimanakah paras kolesterol di dalam darah seseorang itu sendiri. Itu juga memainkan peranan yang penting dalam menentukan sama ada penyakit jantung ini boleh dicegah ataupun tidak. Nombor 3, keadaan tekanan darah seseorang itu sendiri juga memainkan peranan bila kita berdiskusi tentang risiko penyakit jantung dalam pesakit yang ada diabetes. Nombor 4, lifestyle. Adakah buat exercise? Sudahkah berhenti merokok? Bagaimanakah kawalan berat badan? Semua itu aspek yang perlu diambil kira kerana ia mempengaruhi risiko keseluruhan untuk seseorang mendapat penyakit jantung. Jadi adakah pesakit diabetes ini mempunyai risiko yang berbeza untuk mendapat penyakit jantung? Ya. Kalau nak ikutkan kajian sebelum ni, lebih kurang tahun 2010, kita kata orang yang ada kencing manis ni ialah seolah-olah seperti sudah mendapat serangan jantung. Namun kajian baru-baru ni selepas 2016 mendapati sebenarnya ada golongan kencing manis ini, yang pesakit kencing manis ini yang risikonya tidaklah setinggi sedemikian. Sebab itulah kita kata orang yang ada penyakit diabetes ini dia ada pelbagai kategori risiko. Dan risiko mereka ini bergantung kepada beberapa perkara. Nombor 1, umur. Sekiranya umur muda dan juga exposure kepada penyakit diabetes itu kurang daripada 5 tahun. Sebagai contoh, itu adalah faktor yang memberi petunjuk bahawa mungkin risiko mereka tidak tinggi. Tetapi jika kencing manis sudah 10 tahun, lebih 10 tahun,
Dan selain daripada kencing manis, mengalami juga penyakit seperti darah tinggi, kolesterol tinggi, berat badan berlebihan. Ini menjadi risiko penambahan mereka ini mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat masalah jantung. Jadi bolehkah kesan sampingan pada jantung ini dikesan lebih awal? Boleh. Okey. Kita selalu kata, bila ada sakit dada, bila ada susah nafas, baru kita boleh pergi berjumpa dengan doktor. Tetapi saya sangat menyarankan kepada pesakit kencing manis, walaupun belum mempunyai tanda-tanda gejala yang saya sebutkan sebentar tadi, untuk mendapatkan pemeriksaan jantung selanjutnya. Sebagai contoh, simple test seperti elektrokardiogram, ya, di mana kita melihat graf prestasi jantung. Itu boleh dilakukan di mana-mana klinik, termasuk klinik-klinik kesihatan. Selain daripada itu, saya sebenarnya sangat menyarankan terutama kepada golongan yang belum mempunyai simptom untuk mendapatkan assessment kita panggil coronary artery calcium score, ya. Dia simple test sahaja di mana pesakit perlu mendapatkan pemeriksaan CT scan tanpa menggunakan kontras media. Dan apa coronary artery calcium score ini menunjukkan ialah dia boleh memberitahu sama ada sudah ada plak aterosklerosis ataupun tidak di permukaan salur darah di keliling jantung. Jadi dengan markah kosong bermakna bagus, tak ada plak, tapi markah lebih daripada kosong ataupun melebihi 100 menunjukkan sudah ada permulaan penumbuhan aterosklerotik plak di dalam bahagian jantung. Jadi apa maksudnya di situ? Ubat seperti ubat kolesterol perlu diberikan, nombor 1. Nombor 2, bukan sekadar makan ubat kolesterol sahaja, tetapi tahap target kolesterol yang perlu dicapai selepas makan ubat kolesterol itu perlu dicapai. Maksud, perlu diturunkanlah kalau, ya, kalau kadar kolesterol itu tinggi. Ya. Bermaksud risiko sebelum berlakunya sakit jantung itu sudah wujud, maksudnya pencegahan sudah pun boleh dilakukan di situ. Betul. Sebab itu berbalik semula kepada soalan you tanya, adakah pesakit kencing manis ni dia mempunyai pelbagai kategori? Ya. Ya. Kategori at least kalau you ada kencing manis, kategori risiko you untuk mendapat masalah jantung boleh dibahagikan kepada 3. Moderate risk, saya minta maaf, saya berbahasa Inggeris. Boleh. Moderate risk, high risk ataupun very high risk. Okey. Dan ketiga-tiga kumpulan kategori ini berbeza dari segi risiko sama ada penyakit komorbiditi seperti darah tinggi, kencing ataupun gemuk, dan juga sudah berlaku komplikasi diabetes seperti rosak buah pinggang, mata sudah rosak ataupun ada kesan penebalan pada jantung. Dan ketiga-tiga kumpulan kategori ini mempunyai tahap target kolesterol yang berbeza setelah kita mulakan ubat kolesterol. Okey. Jadi itu adalah satu fokus yang perlu diberi perhatian oleh semua. Maksudnya bila seseorang itu sudah pun didiagnos oleh dengan penyakit diabetes, mereka sudah perlu melakukan pemeriksaan jantung. Ya, saya sangat sarankan kerana kita tahu diabetes ini boleh memberikan masalah jantung secara senyap. Itu yang kita tidak mahu. Jadi apabila katakanlah seseorang itu sudah pun didiagnos diabetes dan juga akhirnya didiagnos pula keadaan sakit jantung tadi, apakah rawatan yang perlu dilakukan oleh kepada mereka? Sebab ada 2 penyakit sekarang ni, diabetes dengan jantung. Okey. So sekiranya sudah mendapat masalah jantung, maka saya berbalik kepada poin yang utama ialah nombor 1, level kolesterol dia jadi issue of secondary prevention. Now tadi kita banyak berbicara tentang primary prevention. Betul. Apa maksudnya? Sebelum dapat masalah jantung, macam mana kita nak prevent? Ya, betul. So kita banyak bercakap pasal kolesterol dan juga risiko lain, darah tinggi dan berat badan. Bila kita sekarang sudah kena serangan jantung, apa perlu dibuat? Betul. Now kita masuk dalam kategori perbualan tentang secondary prevention. Fokus dia sama juga. Kolesterol mesti jaga. Tak cukup makan ubat kolesterol, kena tahu dah makan dan kolesterol yang jahat iaitu LDL-C mesti dah kurang daripada 1.4. Yang banyak di mana kita perasan tidak dititik beratkan dalam rawatan orang yang sudah kena serangan jantung. Nombor 2, makan ubat pencegahan untuk mendapat serangan jantung seterusnya seperti ubat cair darah dan juga ubatan-ubatan yang lain. Dan
semakin maju kita punya teknologi perubatan, kita sudah berjaya menemukan beberapa ubat kencing manis yang memang memberi impak yang bagus untuk menurunkan risiko untuk mendapat serangan jantung kali kedua dan ketiga. Sudah wujud ubat-ubat sedemikian dengan bukti yang bagus membantu mengurangkan risiko pesakit-pesakit. Adakah dalam secondary prevention ini juga termasuk dengan latihan fizikal? Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan oleh pesakit ini? Okey. Mungkin saya bagi contohlah sebab bila kita cakap pasal penyakit jantung ni dia luas, tapi untuk konteks hari ini saya banyak bercakap pasal coronary artery disease dan juga serangan jantung. Okey, kalau sekiranya selepas kena serangan jantung, selalunya kita akan nasihatkan pesakit dalam masa 6 minggu selepas dimasukkan hospital, disahkan kena serangan jantung, kita nasihatkan aktiviti ringan sahaja di rumah dan makan ubatan-ubatan yang diberikan. Selepas 6 minggu, sekiranya sudah tidak berlaku simptom-simptom seperti sakit dada atau susah nafas, mereka perlu kembali kepada normal physical activity. Tapi kalau normal physical activity bermakna duduk depan TV dan tak bereksersis, itu kena ubah. Bermakna kita sarankan physical activity atau exercise dalam masa 75 minit ataupun 150 minit seminggu. Itu adalah kita kata masa yang disarankan untuk memberikan impak bagi menurunkan risiko serangan jantung di masa hadapan. Okey. Jadi bagaimanakah pesakit diabetes sendiri boleh memainkan peranan untuk mengurangkan risiko penyakit jantung itu sendiri kepada diri mereka? Saya suka soalan ini sebab pada saya dia berbalik kepada isu mesti ambil tahu. Seperti yang kita tahu, pesakit ramai. Doktor ada limitationnya. Tetapi mesti setiap pesakit yang ada diabetes mesti berperanan ambil tahu. Nak ambil tahu apa? Sebelum jumpa doktor, dah siapkan soalan siap-siap. Nombor 1, doktor, bagaimana kawalan kencing manis saya? Bagus ataupun tidak? Dan apakah bacaan yang menunjukkan kawalan kencing manis bagus ataupun tidak? Kena tahu. HbA1c sudah menepati 6.5 sampai 7%. Itu nombor 1. Nombor 2, tanya doktor, doktor, kawalan darah tinggi saya bagus ataupun tidak? Tekanan darah untuk seseorang pesakit kencing manis mesti antara 120 hingga 130. Kalau lebih 130 bermakna tak cukup lagi kawalan, maka usaha mesti dilakukan untuk cari juga jalan macam mana nak turunkan blood pressure. Nombor 3, doktor, tahap kolesterol saya sudah mengikut kategori yang kategori saya sebagai pesakit diabetes ke? Saya ni moderate risk ke? High risk ke? Very high risk. Apakah LDL-C saya? Nombor 4, berat badan saya macam mana doktor? Tapi hakikatnya, in fact, sebelum you masuk ke bilik doktor tu, kadang-kadang kalau pesakit membuat monitoring sendiri di rumah seperti ukur blood pressure setiap hari, dia mungkin sudah tahu jawapan. Doktor, ini rekod tekanan darah saya di rumah selalu blood pressure 140. Tak bagus doktor, boleh tak doktor tolong adjust ubat saya? So inilah yang saya maksudkan, ambil tahu, ambil berat tentang tahap kesihatan diri sendiri. Mungkin sedikitlah kita panjangkan sedikit. Bagaimana pula dengan pesakit pre-diabetes, doktor? Bagaimana pula dia punya risiko kepada sakit jantung? Okey. Secara ringkas, doktor. Dia macam ni, pre-diabetes, walaupun kita kata pre-diabetes belum lagi perlu makan ubat kencing manis, tetapi risiko tak sama dengan orang yang normal. Kerana apa? Kerana bila regulation gula dalam badan sudah tak normal, maka proses aterosklerosis itu, pembentukan plak tu dah berbeza, berlaku dengan lebih cepat daripada orang yang tak ada. Jadi sangat penting di situ berbalik kepada isu tekanan darah macam mana, kawalan berat badan macam mana. Kerana tak dinafikan sekiranya berat badan turun, orang yang pre-diabetes ni kadang-kadang boleh normal balik dengan hanya mengawal berat badan. Okey, itu dia buah fikir mengenai diabetes dan juga kesihatan jantung. Banyak yang saya belajar pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hafizyatul Aiza Zainal Abidin, iaitu pakar perunding kardiologi UiTM Private Specialist Center dengan kerjasama Fakulti Perubatan UiTM. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Banyak lagi akan kami kongsikan kepada anda.